Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya, sekali lagi kita dapat dipertemukan dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Di dalam Minda Imam Besar edisi khas sempena dengan bulan Ramadan ini, kita akan membicarakan tajuk-tajuk berkaitan tentang hal ehwal di bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita begitu istimewa sekali. Hari Ramadan nak masuk ke-17. Semoga kita akan naik kelas. Lapar dan haus harap membekas, di akhirat nanti mendapat balas. 17 Ramadan nuzulnya Al-Quran, pusaka abadi umat pilihan. Takkan berubah sepanjang zaman, tak lekang dek panas, tak lapuk di hujan. Kita merasa begitu bertuah kerana kita berada pada pertengahan bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Seperti yang kita semua maklum bahawa Ramadan ini dia jadi istimewa kerana 3 perkara. Pertama as-siyam, yang kedua al-qiyam, yang ketiganya Al-Quran. Sebab itu salah satu perkara yang menjadikan Ramadan ini begitu istimewa berbanding dengan bulan-bulan yang lain kerana kalamullah. Keistimewaan Ramadan ini dia bukan sekadar Quran diturunkan pada Ramadan, bahkan seluruh wahyu Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia meriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa, dan ada juga riwayat daripada At-Tabrani. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat Tauratu li sitta madaini min Ramadan wal Injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan wa unzilal Furqan li arba'i wa ishrina khalat min Ramadan. Disebutkan bahawa suhuf Ibrahim diturunkan pada malam 1 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, 700 tahun selepas turunnya suhuf. Kitab Zabur diturunkan pada 12 Ramadan, 500 tahun selepas turunnya kitab Taurat. Kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan, 1200 tahun selepas turunnya kitab Zabur. Dan Al-Quranul Karim diturunkan pada 24 Ramadan, 620 tahun selepas turunnya Injil, iaitu pada malam Isnin 13 Ogos tahun 610 Masihi. Maka hadis ini, saudara, menjadi satu, diberikan kepahaman kepada kita bahawa seluruh wahyu Allah diturunkan pada bulan Ramadan yang sedang kita lalui sekarang ini. Cuma timbul perbahasan, kenapa dalam hadis disebutkan 24, sedangkan di negara kita sambutan nuzul Quran itu disambut pada 17 Ramadan. Mana yang satu? 24 ataupun 17. Maka hal ini perlu difahami bahawa Quran ni dia tidak turun langsam gitu. Dia turun secara berperingkat-peringkat. Dipanggil thalatha tanazzulat. Dia diturunkan secara peringkat-peringkat. Sebab itu bila membicarakan tentang nuzul Al-Quran, perkataan nuzul itu dari segi bahasa, berartinya dia turun dari tempat yang tinggi. Itu maknanya nuzul.
Jadi kata perbuatan nazala itu sendiri maksud orang itu turun atau dia turun. Itu disebut nazal, nuzul. Sebenarnya penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini adalah secara majaz saja ataupun secara simbolik bertujuan nak menunjukkan ketinggian kedudukan Al-Quran. Dia punya cara turunnya itu ada SOP-nya, ada martabatnya, ada peraturannya. Maka secara teknikalnya, bila kita tengok perkataan nuzul Quran, maksudnya penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir. Dan perkataan nuzul itu sih memang ada disebutkan dalam Quran. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmah kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ianya diturunkan, dan tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa berita gembira dan memberi amaran. Surah Al-Isra ayat 105. Cuma timbul perbahasan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Quran ni dia turun sekaligus, dia tidak turun secara beransur-ansur. Jadi kenyataan bahawa Al-Quran dia turun secara berperingkat-peringkat, atau kenyataan mengatakan Quran turun sekaligus, sebenarnya tidak bertentangan antara dua pendapat ini. Tapi kedua-duanya berlaku secara serentak dan ada juga berlaku secara berperingkat. Sebab itu Syekh Abdul Azim Az-Zarqani menyatakan bahawa penurunan Al-Quran ini dibahagikan kepada 3 peringkat. Thalatha tanazzulat, 3 peringkat. Peringkat yang pertama diturunkan oleh Allah secara sekaligus pada waktu yang hanya Allah saja yang tahu. Perkara ini jelas disebutkan dalam Quran. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka itu bukanlah syair ataupun sihir. Bahkan ianya Al-Quran yang tinggi kemuliaannya lagi terpelihara di Lauh Mahfuz. Jadi diturunkan sekaligus. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi dan juga At-Tabari menyatakan bahawa Lauh Mahfuz di sisi Allah itu memang tempat disimpan. Dan kawasan itu dipelihara daripada syaitan. Syaitan tidak boleh ganggu kawasan Lauh Mahfuz. Ini boleh rujuk dalam Jami' lil Ahkamil Quran. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua adalah penurunan Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ataupun kita sebut langit di dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa ayat ini telah disepakati oleh seluruh para ulama dan tidak ada khilaf bahawa penurunan yang dimaksudkan adalah daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Ini boleh rujuk juga dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga adalah penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Yang ini berlaku antara langit dunia kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ini Allah Ta'ala sebutkan, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah masuk ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang dari pemberi ajaran dan juga amaran kepada manusia. Ia diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih serta terang. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Jadi inilah saudara proses penurunan Al-Quran. Jadi kalau ada orang kata serentak, ya betul. Kalau ada orang kata berperingkat pun betul juga. Kerana proses benar berlaku dua-dua sekali. Serentak daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz, serentak turun ke Baitul Izzah, dan kemudian baru diturunkan secara beransur-ansur.
ada persoalan ditimbulkan. Bagaimana proses Jibril daripada Baitul Izzah itu, dia ataupun langit dunia itu dia nak bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana SOP-nya? Macam mana cara Jibril membawa atau menyampaikan wahyu kepada Nabi? Saudara sekalian, pertama, ada beberapa kaedah. Pertama sekali, malaikat Jibril dia akan sampaikan wahyu dengan cara menampakkan dirinya dalam wujudnya yang asli. Original, apa rupa dia yang asal. Cuma kata para ulama, kaedah ini jarang berlaku. Tetapi ada. Dalam sirah ada 2 kali Jibril pernah menunjukkan dirinya dalam bentuk yang original. Pertama, ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW setelah habis masa fataral wahyu atau vacuum. Wahyu tidak turun untuk satu tempoh. Yang mana start daripada surah Al-Alaq diturunkan, kemudian tak turun wahyu. Lalu Nabi SAW dalam keadaan yang agak sedih dan tertekan ketika itu, selepas daripada itu turunlah Jibril AS membawa wahyu. Dan dia muncul dalam bentuk yang original. Para ulama ketika menerangkan tentang vacuum wahyu ini ataupun wahyu terputus ini, ada beberapa pendapat. Kata Al-Buti, wahyu terputus 6 bulan. Dalam riwayat mursal daripada Sya'bi, wahyu terputus sampai 3 tahun. Ada riwayat mengatakan, misalnya daripada Suhaili misalnya, mengatakan bahawa wahyu terputus 2 tahun setengah. Berdasarkan riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah, wahyu putus selama 2 tahun. Kalau pendapat Hafiz Ibn Hajar, dia mengatakan wahyu terputus beberapa hari. Tapi umumnya ulama mengatakan lebih kurang dalam sebulan lebih gitu. Sebulan lebih wahyu tidak turun. Dan Nabi memang tertekan. Wa fataral wahyu fatratan hatta hazinan Nabi. Dan wahyu itu terputus ataupun ditunda penurunannya sehingga Nabi merasa begitu sedih sekali. Fima balaghana khuznan ghada minhu miraran kayataradda min ru'usi syawahikil jibal. Begitu Nabi rasa down ketika itu, sehingga Nabi sering pergi waktu siang ke puncak gunung, dan dia kata kalau aku jatuh pada gunung itu lebih bagus. Seolah begitulah Nabi punya, ialah Nabi selalu terima wahyu misalnya. Tiba-tiba wahyu terputus. Rindu luar biasa itu. Ini rindu dendam dia panggil. Macam kita pula kalau sedang sekarang ni WhatsApp kita tidak masuk sebarang mesej daripada pagi sampai ke malam, malam bawa ke pagi esok, kita pun akan rasa pelik, kenapa semua senyap ni, takkan semua WhatsApp group dah reject kita ke, remove kita jadi tertanya-tanya. Jadi Nabi bila wahyu tak turun ini, dia begitu kelam kabur, resah gelisah. Masa itu Jibril datang menunjukkan wajahnya yang asal. Dan ketika itu yang menjadikan Nabi sedih bukan sekadar kerana rindu dendam kepada penurunan wahyu itu sendiri. Yang Nabi menambahkan kesedihannya kerana orang musyrikin masa itu mereka mempersenda-sendakan Nabi, mengejek-ngejek Nabi. Ada satu riwayat daripada Jundum bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, ihtabasa Jibril alaihi salam ala Nabi faqalat imra'atun min Quraisy abta'a alaihi syaitanuhu fanazalan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Jibril dia tidak datang lagi kepada Nabi masa fatral wahyu atau vacuum itu. Lalu ada satu orang wanita Quraisy, dia telah sindir Nabi. Katanya, lambat syaitan kau datang kali ini ya. Dia boleh kata begitu pada Nabi. Dia menggelarkan Jibril tu syaitan. Lambat syaitan kau datang kali ini ya. Jadi Nabi begitu sedih sekali. Maka diturunkanlah oleh Allah, fanazalat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalah naiknya. Walaili idza saja, dan demi malam apabila ianya telah bening dan sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Dan Tuhanmu tidak benci kepadamu. Ya Allah turunkan ni nak berikan semangat balik. Jadi ini momen pertama yang Jibril datang dalam bentuk dia yang original, dalam bentuk yang asli.
Kali kedua, kata para ulama, malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuknya yang asli adalah ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke langit. Jadi Jibril, kaedah yang pertama kata ulama, dia bawa wahyu dengan menunjukkan wajahnya yang sebenar. Tapi jarang. Kaedah kedua kata ulama, Jibril dia datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dia buat dalam bentuk form seorang laki-laki. Biasanya dalam bentuk seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Iaitu salah seorang sahabat yang masa itu seorang yang begitu tampan dan rupawan orangnya. Jadi Jibril akan menyamar dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Dan ada masanya kata ulama, Jibril wujud dalam bentuk manusia yang mereka tidak kenal. Bukan dalam bentuk siapa-siapa, tapi dalam bentuk manusia, cuma tak tahu siapa namanya. Dalam perkara ini pernah berlaku, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam hadis Jibril yang masyhur yang mengandungi pertanyaan tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. Ini kata Umar. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba muncul satu orang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Rambutnya pula, kata Umar, sawad sya'ri, syadidu sawad sya'ri. Hitam pekat betul rambutnya. Dan tidak terlihat tanda-tanda dia ni baru balik musafir mana-mana. Sebab bersih pakaiannya. Dan kata Umar, wala ya'rifu minna ahadun. Dan kami pun ramai-ramai memang tak tahu ni siapa. Jadi yang kedua kata ulama, Jibril datang bawa wahyu pada Nabi dalam bentuk rupa manusia. Sama ada rupa Dihyah Al-Kalbi ataupun rupa manusia yang tidak dikenali oleh para sahabat. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga kata ulama, malaikat Jibril dia datang bawa wahyu kepada Nabi, tetapi Nabi tidak nampak di mana dia. Dia ada tapi tak nampak. Nabi akan tahu kedatangan malaikat Jibril ini dengan bunyi suara. Suara yang ikut kepada Jibril. Suara ni ada macam-macam. Ada masa suara dia berbentuk loceng. Ada masa suara itu berbentuk lebah yang sedang bergerak. Dengung dia. Dengung lebah. Dan Nabi tahu itu Jibril. Dan kedua kaedah ini, iaitu bunyi lebah dan bunyi loceng, adalah kaedah yang paling berat untuk Nabi terima. Nabi agak susah nak menerima benda itu berat. Sebab itu diceritakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Nabi, ketika itu peha Nabi sedang berada di atas peha aku. Aku tengok sendiri Nabi macam mana dia dapat wahyu. Begitu berat sampai aku pun sendiri rasa peha aku nak hancur. Sakitnya, beratnya mendapat wahyu itu. Pernah satu orang sahabat nama Haris bin Hisham radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahyu turun macam mana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. Wahyu ni ada masanya, kata Nabi, turun dalam bentuk gemerincing loceng. Bunyi loceng. Wa huwa asyadduhu alayya. Dan inilah yang paling berat sekali kaedah penerimaan wahyu yang aku terima. Dia bunyi dalam bentuk yang loceng, begitu berat sekali. Tapi kata Nabi, fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Walaupun dia dalam bentuk loceng, tapi aku tahu dan mengerti apa topik yang dia sampaikan. Ini based on experience. Nabi tahu dah kalau bunyi loceng tu apa kehendak yang disampaikan. Wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan biasanya juga kata Nabi, Jibril akan datang menyumpai mana-mana laki-laki, dia menyampaikan wahyu kepada aku. Jadi Nabi dapat wahyu dalam bentuk bunyi. Jibril ada, tak nampak, tapi bunyinya ada.
Dia kadang kalau kita pun bila dah lama duduk PKP, duduk Ramadan, PKPB, PKPP macam-macam. Kadang kita pun dengar horn motor, kita tahu tu hantar apa. So sampai peringkat itu. Kita duduk di rumah. Geng-geng delivery pula kalau mengantar barang, dia horn, maka nak pecah pintu rumah kita. Mula-mula kita rasa hamun juga. Bila lama-lama ni kita dah biasa. Kadang dia tengok, pin. Tu. Boba, air boba sampai lah. Tengok, boba. Pin. Tu. Mesti Shopee datang, Shopee. Tengok. Tu Al-Lazada. Kita dah sampai peringkat itulah kadang-kadang. Bukanlah nak mengumpamakan Nabi begitu. Tapi Nabi kata, aku dah boleh faham dah. Kalau loceng tu aku tahu dah. Ini wahyu, kata Nabi. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, wahyu ni turun daripada Jibril kepada Nabi kita adalah disampaikan dengan cara terus dibisikkan ke dalam jiwa dan kalbu. Terus dibisikkan. Iaitu Allah Azza wa Jalla ataupun malaikat Jibril, dia akan meletakkan wahyu yang hendak disampaikan itu terus ke dalam kalbu Nabi. Dan ini merupakan wahyu daripada Allah yang special ataupun yang istimewa. Lepas itu ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qana'ah. Ibnu Majah juga ada masukkan hadis ini, begitu Al-Hakim masukkan kitab Al-Mustadrak. Nabi bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ruhi." Sesungguhnya Jibril meniupkan ke dalam kalbuku. "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Kata Nabi, satu hari Jibril dia terus memasukkan satu wahyu dalam hatiku. Apakah wahyu itu? Nabi mengatakan, tidak akan ada orang yang mati sehinggalah Allah sempurnakan dulu rezeki dia. Ada Nabi sebut, fattaqullaha wa ajmilu fi talabi. Hendaklah kamu takwa kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik-baik. Ini wahyu yang direct dalam hati Nabi. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bima'siyatillah fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Janganlah kerana lambatnya turun rezeki menyebabkan kamu semua mencari rezeki dengan cara maksiat kepada Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan dapat diraih kecuali dengan taat kepadanya. Ini hadis ini adalah hadis wahyu. Wahyu yang dibisikkan direct ke dalam kalbu Nabi. Macam bagi kita orang biasa yang bukan Nabi ni, kita selalu dapat firasat. Firasat ni juga dia satu bentuk yang diberikan anugerah oleh Allah. Firasatnya itu, dia punya hunch-nya itu tepat. Dibisikkan terus. Cuma kalau tuan-tuan berminat nak jadi orang yang firasat tepat, mana kalau Riki apa semua dia memang terror betul. Kata Ibn Suja' Al-Kirmani dalam kitab Hilyatul Awliya, man syakhasa basaruhu anil maharim wa amsaka anis syahawati wa amura batinuhu bidawamil muraqabati wa zahirahu bittiba'i sunnati wa awwada nafsahu aklal halali lam tukhti'u firasatuhu. Siapa-siapa yang boleh buat 5 perkara. Pertama sekali, tundukkan pandangan dari menengok benda tak senonoh. Yang kedua, tahan nafsu daripada kehendak syahwat yang membuak-buak. Yang ketiga, sentiasa mengurus diri supaya dekat kepada Allah. Yang keempat, sentiasa mengamalkan sunnah Nabi. Dan yang kelima, selalu berusaha mencari makan yang halal. Makan mesti mau halal. Kalau boleh buat 5 perkara ini, kata Ibn Suja' Al-Kirmani, lam tukhti firasatuhu. Firasatnya nanti akan tepat, takkan salah. Jadi kalau tuan-tuan berminat, jaga 5 perkara itu. Jaga 5, firasat tepat. Orang firasat tepat, syok kalau berkawan dengan orang firasat tepat ni. Yalah, bukanlah kita nak jadi ahli nujum ke meneka bola siapa menang. Tidak. Untuk nak bergerak ataupun nak mencari benda hilang. Ini bagus orang ada firasat yang tepat ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, proses wahyu turun adalah wahyu itu diberikan oleh Allah dalam bentuk ilham.
Allah berikan sebagai contoh ilmu kepada Nabi untuk menyelesaikan satu-satu masalah, untuk berijtihad. Itu juga sebahagian daripada kaedah turunnya wahyu. Sebab itu macam kita orang biasa ini selalu diberikan ilham. Ilham untuk melakukan sesuatu. Allah berikan ilmu pada Nabi, manusia pula diberikan ilham. Sebab itu ada satu hadis Nabi sebut, kita ni ada satu malaikat namanya malaikat mulhim. Mulhim ni kerjanya memberi ilham kepada kita. Daripada Allah dibawa kepada kita. Inna lisyaitan lammatan bibni Adam walil malaki lammatan. Nabi sebut bagi setiap anak Adam, iaitu manusia, akan ada bisikan daripada syaitan dan masa yang sama ada bisikan daripada malaikat. Fa'amma lammatu syaitani fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi wa amma lammatul malaki fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Adapun bisikan syaitan, dia akan sentiasa bawa kepada maksiat. Manakala bisikan malaikat, dia akan mengajak kita kepada kebenaran. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi falyahmadlillah. Siapa yang dapat sentuhan kebaikan, bisikan kebaikan, maka ketahuilah bahawa ianya adalah daripada Allah menerusi perantaran malaikat. Maka hendaklah kamu memuji Allah kalau kamu buat baik daripada bisikan tersebut. Wa man wajadal ukhra falyata'awwaz billah minasyaitonir rajim. Siapa yang merasa bisikan yang jahat, hendaklah dia minta perlindungan daripada Allah. Ni hadis riwayat At-Tirmizi. Itu yang keempat. Yang kelima, wahyu ni turun, kata para ulama, wahyu diturunkan melalui mimpi. Dan ini kita maklum pernah berlaku kepada Nabi Ibrahim AS ketika peristiwa titah perintah menyembelih anaknya iaitu Ismail yang Allah rekodkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Jadi ini 5 SOP bagaimana cara turunnya wahyu yang datang secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun daripada langit dunia terus kepada Nabi SAW. Itu standardnya. Cuma satu perkara yang menarik juga untuk kita bincangkan, pernah Nabi SAW ditegur oleh Allah kerana ialah masa Nabi terima wahyu, ada masa Nabi ni agak gabrah ataupun Nabi agak tertekan juga apabila ada wahyu-wahyu tertentu yang Nabi kena hafal segera. Maka Allah tegur Nabi. Kata para ulama, apabila wahyu turun saja kepada baginda, maka Nabi dia akan ada satu kebimbangan. Apa yang Nabi bimbang? Dia bimbang dia lupa ayat itu, ataupun dia takut tercecer satu perkataan, ataupun dia takut terlepas pandang ada satu huruf, satu baris saja. Jadi Nabi begitu bimbang sekali. Maka bila Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, maka Nabi dengan pantasnya dia akan repeat balik bacaan itu, satu perkataan. Sebab Nabi nak cepat hafal. Sebab takut terlepas daripada Jibril. Zaman itu mana ada rekod. Tak boleh nak rekod, tak boleh nak catat. Jadi bila tengok Nabi ni agak rushing, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat. Allah menegur Nabi menerusi surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendak cepat menghafal Quran yang diturunkan, lalu engkau gerakkan lidahmu membacanya, padahal belum selesai dibacakan kepada kamu. Inna alaina jama'u Qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dadamu, dan kamilah yang berusaha akan memberikan kemahiran kepadamu dan menetapkan bacaan itu pada lidahmu. Kami, kata Allah Ta'ala. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Oleh itu, bila kami sempurnakan bacaannya kepada kamu dengan perantaraan Jibril, maka hendaklah engkau fattabi' Qur'anah. Ikut dulu, follow dulu, ikut satu-satu. Summa inna alaina bayana. Kemudian
Sesungguhnya kepada kamilah terserahnya urusan untuk menjelaskan kandungannya, mana-mana yang memerlukan penjelasan. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah proses Quran. Bukan senang diterima oleh Nabi SAW. Ada masa Nabi begitu bimbang, ayat-ayat tertentu akan hilang, lalu Nabi pun bersegera untuk nak membacanya sehingga dapat teguran daripada Allah. Ini asam garam baginda Nabi dalam menerima wahyu. Sebab itu bagi kita umat Islam, dalam suasana kita mengenang nuzul Al-Quran ini, kita melihat bagaimana sukarnya Al-Quran itu turun daripada Allah kepada Nabi kita, dan Nabi juga mengalami kesukaran dalam menerima wahyu. Maka marilah kita hargai Al-Quran ini. Bagaimanakah cara untuk kita hargai? Banyak cara, tapi satu je kita boleh bincangkan untuk meringkaskan perbincangan. Jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal. Jadikan Al-Quran sebagai imam. Isinya mulia, bak mutiara manikam. Rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang pastinya benar. Jadikan ia pautan yang tegar. Di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Sebab itu kena baca Quran. Alaika bitilawatil Quran wa zikrillah fa innahu nurul laka fil ardi wa zukhrul laka fis samai. Ketika Nabi pesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bacalah Quran dan selalulah berzikir kepada Allah, kerana sesungguhnya Quran dan zikir akan menjadi cahaya bagimu di dunia dan menjadi tabung simpanan kamu di langit, simpanan di langit di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis yang lain Nabi sebut, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang fasih membaca Al-Quran, dia akan ditempatkan bersama dengan malaikat yang mulia dan suka berbakti. Dan orang yang membaca Quran dengan kesusahan, maknanya payah, diction, sebutan, makhraj, sifat huruf begitu susah sekali dan begitu sukar dia nak membacanya, mengangkat-angkat, maka alaihi lahu ajran, baginya dapat 2 pahala. Pahala membaca dan yang kedua pahala berusaha. Sebab itu saudara-saudari, jom baca Quran. Allah berjanji orang yang membaca Quran akan diberikan ganjaran dan darjat yang tinggi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Nabi pernah cerita, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kal uturujjati ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, iaitu buah limau, yang mana baik rasanya dan baik baunya. Walladzi la yaqra'u katamrati ta'muha tayyibun wala riha laha. Tapi perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Quran adalah seperti buah kurma. Rasanya bagus tapi baunya tidak ada. Wa masalul fajiril ladzi yaqra'ul Quran kamathali raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Quran adalah seperti buah raihanah, buah kemangi, yang mana baunya sedap tapi rasanya pahit. Ini orang munafik kalau baca Quran. Kemudian kata Nabi, wa masalul fajiril ladzi la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalati ta'muha murran wa la riha laha. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran pula adalah seperti buah hanzalah. Hanzalah ni buah labu yang pahit. Buah labu pumpkin yang pahit, yang mana pahit rasanya dan baunya tidak ada. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itu bacalah Quran. Kita macam musim-musim Ramadan begini, ramai orang tadarus Quran. Alhamdulillah. Bila kita baca Quran, akan ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah. Kerjanya memang mendengar Al-Quran. Ada malaikat khas. Walaupun orang kata, Ustaz, masjid tahun ni tadarus tak ramai orang lah. Tak syok lah macam tahun lepas. Jangan. Kita baca Quran, Allah hantar malaikat pergi dengar.
So, apa masalahnya? Kata Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, anna Usaid bin Khudair bainama huwa lailatan yaqra'u fi mirbadihi idh jalat furasuhu faqara'a thumma jalat ukhra faqara'a thumma jalat aidan. Kata Abu Sa'id, pada satu malam Usaid bin Khudair dia membaca surah Al-Kahfi dekat dengan kandang kudanya. Tiba-tiba kuda dia melompat. Dia pun baca lagi. Kuda tu melompat lagi. Kemudian dia baca lagi. Kemudian kuda tu lompat lagi. Qala Usaid, fa khashitu an tata'a Yahya fa qumtu ilaiha. Maka kata Usaid, saya bimbang pula tengok kuda tu melompat-lompat. Takut dia pijak pula ke arah kawan saya Yahya. Jadi faiza, saya pun nak pergi uruskan, faiza mithlu dhullati fawqa ra'si fiha amsalus suruji arajat fil jawi hatta ma araha. Tiba-tiba saya melihat ada macam zullah, macam pelita ataupun bayang-bayang pelita, macam bayang-bayang api di atas kepala saya. Terdapat cahaya yang menyulang ke langit dan saya tak dapat melihat lagi. Faghadautu ala Rasulillah. Maka pada paginya saya mengadu peristiwa ini kepada Nabi. Maka kata Nabi, apakah yang berlaku malam tadi itu bukanlah satu-satu perkara yang biasa-biasa. Kata Nabi, Iqra' bin Khudair qala faqara'tu thumma jalat aidan faqala Rasulullah Iqra' bin Khudair faqara'tu thumma jalat aidan faqala Rasulullah Iqra' bin Khudair. Maka Nabi berkata, bacalah wahai Khudair. 2-3 kali bacalah. Qal fansaraftu wa kana Yahya qariban minha khashitu an tata'ahu fara'aitu misla dhullatin fiha amsalu suruji arajtu fi jawi hatta ma araha. Sudah itu saya beranjak, ketika itu benda yang sama berlaku. Akhirnya dia tanya lagi kepada Nabi, lantas Nabi pun menjawab, tilkal malaikatu kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Kata Nabi, wahai Usaid, yang kamu nampak cahaya sampai ke langit atas kepala macam-macam kuda tu melompat, sebabnya itu adalah malaikat yang datang dek kerana ayat yang kamu baca tadi. Dia datang nak buat semakan bacaan. Sekiranya kamu terus saja membaca tanpa henti, nescaya pada pagi hari nanti manusia boleh tengok malaikat itu. Dan dia tak ada boleh hijab lagi dah. Tapi nasib baik kamu berhenti membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu saudara, bacalah Quran. Ada malaikat akan datang mendengar bacaan kita. Macam sekarang ni masyarakat kita teruja untuk bertadarus Al-Quran dan ada yang berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ini semua satu amalan-amalan yang bagus sekali, begitu baik sekali. Sama ada kita membaca Al-Quran atau mentadarus Al-Quran ataupun mengkhatamkan Quran. Ini semua amalan-amalan yang baik sekali. Sebab itu dalam khususnya kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini memang dianjurkan sangat untuk kita banyak membaca Al-Quran dan mesti bersemangat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kana ya'rudu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kullu 'amin marratan fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Jibril alaihissalam dia selalu datang membaca Quran bersama dengan Nabi setiap tahun sekali. Dan mereka akan khatam. Kecuali pada tahun Nabi diwafatkan, mereka khatam Quran 2 kali. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Nabi bulan puasa, dia bukan sekadar baca, dia tadarus. Kalau baca ni macam kita seorang baca, itu membaca. Tapi kalau tadarus ni, darasa yudarisu, dia asal daripada perkataan bahasa Arab, fa'ala. Maknanya, kita al-musyarakah bainas naini. Penglibatan 2 orang ataupun lebih. Itu baru tadarus. Kita baca, orang dengar. Orang baca, kita dengar. Dan Nabi SAW, dia adalah orang yang memang sangat suka mendengar Quran. Dia baca sendiri, bacalah. Tapi dia pun suka dengar Quran. Kata sahabat, dia mengatakan, qala lin Nabi SAW, Iqra' alayya. Satu hari Nabi suruh seorang sahabat, bacakan Quran pada aku. Sahabat ni kata, Aqra'ul alayka wa alayka unzil. Adakah wajar saya membaca Quran pada Tuan? Pada Tuan itu sendiri diturunkan Quran. Tuan pun hafal juga kan?
Maka jawab Nabi, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, katanya. Oh, kata Nabi, saya suka kalau Quran itu saya dengar daripada orang lain yang membacanya. Nabi pun minta sahabat tu membaca Suratun Nisa. Baca, Nabi pun menangislah sampai beberapa ayat yang tentu. Maka saudara-saudari sekalian, bacalah Al-Quran, bertadaruslah dan berusahalah untuk khatam Al-Quran. Memangnya para ulama salafus salih dahulu, mereka khatam Quran itu luar biasa sekali. Tak mampu kita nak mengikutnya. Bagi contoh pertama, ada seorang ulama bernama Al-Aswad bin Yazid. Dia ni seorang ulama besar tabi'in di Kufah. Dia mampu mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam. 2 malam sekali khatam. 2 malam sekali khatam. Kata Ibrahim An-Nakhai, kana al-aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadana fi kulli lailataini. Al-Aswad dia biasa khatamkan Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Disebutkan dalam kitab yang sama, pada luar bulan Ramadan pula, Al-Aswad akan khatamkan Quran dalam masa seminggu. 6 malam khatam, 6 malam khatam. Dan waktu istirahat dia untuk tidur hanya antara maghrib sampai isyak saja. Maghrib isyak dia tidur, isyak dia bangun semayang, lepas tu dia baca Quran, semayang. Begitulah, ini amalan salafus salih dahulu. Begitu juga ada seorang ulama di kalangan tabi'in yang terkenal nama Qatadah bin Da'amah, yang juga salah seorang daripada murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang pakar dalam bidang tafsir dan yang paling faham tentang perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Hingga kan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, tidak adalah di muka bumi ini orang yang sama macam Qatadah bin Da'mah dalam bab membaca Quran dan khatam Quran. Apa sebab? Kata Salam bin Abu Muti', kana Qatadah yakhtimul Quran fi 7 wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3 fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailatin. Qatadah dia biasa khatamkan Quran setiap 7 hari. Seminggu khatam, seminggu khatam. Namun kalau datang bulan Ramadan, dia khatam 3 hari sekali. Bila datang 10 akhir Ramadan, dia akan khatam setiap malam. Ini luar biasa sekali. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, imam kita yang kita kasih, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, ni anak murid dia. Kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i dia khatamkan Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan ada ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahawa khatam itu dilakukan di dalam solat. Ni Imam Asy-Syafi'i. Bayangkanlah Imam Syafi'i khatam Quran sehari 2 kali. Wallahu a'lam macam mana ya. Begitu juga Ibnu Asakir, seorang ulama hadis daripada negeri Syam. Dia terkenal dengan kitabnya Tarikh Dimashq. Anaknya nama Al-Qasim. Al-Qasim dia ada cerita tentang bapaknya, wa kana muziban ala salatil jamaah wa tilawatil Quran, yakhtim kullu jum'ah wa yakhtim fi Ramadan kullu yawm wa ya'takif fi manarati syarqiyah wa kana kathirun nawafil wal azkar. Kata dia, ayah aku dulu Ibn Asakir adalah orang yang tak tinggal 2 perkara. Pertama sembahyang berjemaah, yang kedua baca Quran. Dan dia biasa khatam Quran setiap seminggu sekali. Dia akan khatam Quran. Dan kalau bulan Ramadan lebih luar biasa lagi, dia akan khatamkan Quran setiap hari. Dan beliau biasa beriktikaf di Manarat Syarqiyah, dan beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunat dan sangat rajin berzikir. Maka saudara, moga-moga kisah-kisah inspirasi ini memberi semangat kepada kita bersempena dengan nuzul Al-Quran yang akan kita sambut ataupun orang ramai cuti pada hari esok. Malam ni pun banyak majlis-majlis berkaitan nuzul Quran akan diadakan. Mudah-mudahan memberi satu suntikan semangat pada kita setelah kita tahu bagaimana sukarnya wahyu itu turun nak sampai kepada Nabi. Maka adakah kita mempersia-siakan penderitaan dan kesusahan yang ditanggung oleh Nabi itu dengan hanya membiarkan Quran tanpa dibaca? Ambillah semangat, inspirasi daripada ulama-ulama dahulu. Mereka pun sibuk
tapi tetap berusaha untuk mengkhatamkan Quran ini, khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekarang itu saya sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, selamat menyambut atau memperingati nuzul Al-Quran. Selamat meneruskan puasa di bulan Ramadan. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.